Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So, hari ini saya akan membuat perbincangan berkaitan soalan di Google Form berkaitan ulang kaji matematik tingkatan 1 bab 5 iaitu bab ungkapan algebra. Okay, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okay, soalan tanya, manakah antara berikut bukan suatu ungkapan algebra? Okay, dia dah bagi perkataan bukan. So, jadi ungkapan algebra mesti mesti adanya pembeli ubah. Contohnya F, H ini pembeli ubah. So, ni M, N pembeli ubah. Ada X, ada Y. Okay, tapi bila adanya yang ni, adakah ini dipanggil ungkapan algebra? So, bukan. So, apakah namanya ni? So, ini kita panggil sebagai persamaan algebra. Okay, jadi boleh terima tak? Tak boleh. So, jadi yang lain yang betul, C sahaja salah. Sebab ini bukan ungkapan algebra. Okay, pergi kepada soalan yang kedua. Okay, mana antara berikut benar? Okay, mana itu benar? Okay, dia kata, okay, dia ada situasi. Yang mana dalam situasi ni ada pembeli ubah bernilai tetap dan pembeli ubah bernilai berubah. Maksudnya, apa yang dia akan sentiasa sama dan apa yang boleh diubah-ubah. Okay, contohnya, sebuah telefon bimbit berharga RMP dan sebanyak Q unit berjaya dijual. So, telefon ni boleh berubah tak harga dia? Okay, dia susah nak ubah. So, jadi P ni kita anggap sebagai nilai yang tetap. So, dan sebanyak Q unit telah dijual. Okay, maksudnya yang berjaya dijual ni, okay, mungkin hari ni 5, mungkin hari ni 10. So, jadi Q ni boleh berubah-ubah. Jadikah A ni betul? Okay, A ni salah. Okay, soalan B apa? Jawapan B. Sebuah bekas berkapasiti M cm squared dan cube telah diisi dengan N cm cube air. Okey, bekas dia selalu bekas tu takkan berubah, itu je lah bentuk dia. So, jadi M ni adalah bernilai tetap. So, N ni tetap, manakala diisi dengan air tu kita boleh isi berapa yang kita nak. Kurang daripada bekas tu lah. Jadi N ni adalah berubah-ubah. So, jadi betul ke tak? Okey, boleh jadi betul. Kita tengok dulu jawapan yang lain. Sejumlah U diperlukan untuk membeli V unit kursi. Okey, U ni adalah sebelah U untuk membeli V unit kursi. Okey, U ni mungkin harga dia. Okey, contoh kita perlukan duit. So, duit untuk membeli, contoh, kita perlukan RM10 untuk membeli 5 unit kursi. So, jadi V ni adalah berubah, U pun adalah berubah, tak ada nilai tetap kat sini. So, jadi ini adalah salah. X ialah purata jisim bagi Y orang murid kelas 1 gemilang. So, X purata jisim bagi 5. Contoh, X 10 ialah purata jisim bagi 2 orang murid. So, jadi kalau sini berubah, sini pun akan berubah. So, jadi tak ada yang bernilai tetap di sini. So, jadi ini pun salah. So, jadi jawapan dia adalah B. Right? So, soalan yang ketiga. Ibrahim membeli P kg durian berharga RMQ bagi setiap kg dan membeli RM30 buah manggis. So, Ibrahim membeli P kg durian yang berharga Q bagi setiap kg dan membeli RM30 buah manggis. Tuliskan situasi ini sebagai suatu ungkapan algebra. Okey, dia nak situasi, maksudnya berapakah nilai dia kan? Okey, so jadi dia beli P kg durian berharga Q. So, jadi berapakah harga durian? So, harga durian adalah PQ. Kenapa PQ? Sebab contoh 1 kg RM10. So, kalau dia beli 10 kg jadi 100. So, jadi kamu kena darabkan. Jadi PQ. Okay, untuk manggis pula adalah, so manggis harga dia adalah RM30. So, jadi berapakah harga situasinya? Maksudnya dia beli dua-dua kan? So, jadi dua-dua adalah PQ tambahkan dengan 30. So, jadi jawapan dia adalah A. Okey. So, soalan yang keempat. Okey, permudahkan 3D tambah 4E tambah 9 tolak dalam kurungan 5 tolak 7E tolak 8D tambah E tambah 11. Okey, untuk soalan macam ini, kamu tolong buang dulu tanda kurung, kemudian baru kamu satukan sebutan yang sama. Okey, jadi macam nak buang. So, 3D, saya dulu soalan, 3D tambahkan dengan 4E tambahkan dengan 9 tolakkan dengan dalam kurungan 5 tolak 7E. Tutup kurungan tolak dengan 8D tambah dengan E
tambahkan dengan 11. Okey. Bila ada kurungan dan ada nombor negatif dekat luar, tolong berhati-hati sebab kamu kena ingat positif jumpa positif, kamu akan dapat positif. Positif jumpa negatif, kamu akan dapat negatif. Negatif jumpa positif, kamu akan dapat negatif. Negatif jumpa negatif, kamu akan dapat positif. Okey, jadi buang dulu tanda kurung. So, dapat 3D tambah 4E tambah 9. Okey, dalam ni 5. 5 ni positif kan? So, tolak jumpa tambah akan jadi tolak 5. Tolak jumpa tolak akan jadi tambah 7E. So, negatif jumpa positif. Tolak jumpa tambah akan jadi tolak 8D. Tolak jumpa tambah akan jadi tolak E tambah 11. Okay, ini cara kamu untuk bila kamu boleh nak buang kurungan. Okay, kemudian kumpulkan semua sebutan yang sama D dengan DG semua. So, jadi 3D ambil dengan 8D. 8D ni ambil sekali dengan simbol di depan iaitu tolak 8D. So, ada lagi tak D yang lain? So, ni dah settle. So, seterusnya E pula. So, ni tambah 4E tambah 7E tolak E. So, jadi ada lagi nombor, ada lagi E? Tak ada dah. Okey, kemudian tinggal nombor dia. Tambah dengan 9, tolak dengan 5, tambah dengan 11. So, E ni tak ada nombor, maksudnya ada 1 kat depan. Jadi, 3 tolak 8. Kita ambil je nombor. 3 tolak 8. Kamu akan dapat negatif 5D. So, E ni ada tambah 4, tambah 7, tolak 1. So, 4 tambah 7 tolak 1. So, jawapan dia adalah positif 10. Positif 10E. Kemudian 9 tolak 5 tambah 11. So, jawapan dia adalah positif 15. So, apakah yang sama? Positif 15. So, semua positif 15. Tolak 5D. Semua tolak 5D. Yang belakang dia. Tambah 10E. Yang tambah 10E. Yang ni C. Jadi, jawapan dia adalah C. Okey. So, kita pergi kepada soalan yang kelima. Masih sama. Dia minta kamu permudahkan. Okey. Kamu tengok sini, permudahkan 8PQR tambah 4QPR tolak dalam kurungan 2RQ kuasa 3P tolak 3RPQ tutup kurungan tambah 3PQ kuasa 3R. Okey, walaupun susunan ni tak sama, tapi dia masih PQR, betul? So, jadi ini maksudnya adalah sebutan serupa. So, dia saja soalan saja nak bagi kamu confuse. So, jadi tolong susun supaya semua sama. 8. Saya cari dulu soalan. So, 8 PQR tambah 4. Nak senang letak je PQR sahaja supaya kamu tak confuse. Okey, tolak dalam kurungan 2. Okey, P. Letak P dulu. Kemudian letak Q. Kuasa 3 letak R. Tolak dengan 3 PQR dalam tutup kurungan tambah 3 PQ kuasa 3 R. Okey, buka kurungan dahulu. So, 8 PQR tambah 4 PQR tolak 2 PQ kuasa 3 R. Tolak jumpa tolak akan jadi tambah 3 PQR tambah 3 PQ kuasa 3 R. Okey, sekarang ni sebutan mana yang sama? Okey, yang ni sama. Ini 1, 2, 3 ni sama. Ini sama tak? Tak sama sebab dia ada kuasa 3. Sini tak ada kuasa 3. Jadi 8 PQR tambah 4 PQR. So, tambah dulu dengan 3 PQR. Kemudian baru tolak dengan 2 PQ kuasa 3R. Tambahkan dengan 3 PQ kuasa 3R. Okey, selesaikan. 8 tambah 4 tambah 3. So, 8 tambah 4 tambah 3, kamu akan dapat 15 PQR
Okay, ni tolak 2 tambah 3. Okay, kalau kamu confuse apakah jawapan dia, tekan je kalkulator, tolak 2 tambah 3. Dapat 1. Tambahkan dengan PQ kuasa 3. Nak letak 1 boleh, tak letak 1 pun tak apa. Jadi jawapan dia adalah B. Okay. 15 PQR tambah PQ kuasa 3 R. Okay. Soalan yang ke-6. Okay, yang ni bahagi A pula. So, ada nombor darab dan juga bahagi nombor ungkapan algebra. So, jadi 12 X kuasa 6 darabkan dengan 5 X Y kuasa 5 bahagi dengan 6 X kuasa 2 Y kuasa 3. So, jadi untuk soalan macam ni, nombor letak dulu di depan supaya kamu tak confuse. So, 12 darabkan dengan 5 bahagikan dengan 6. Kemudian baru ambil huruf-huruf, kamu satukan. X 6, kemudian darab. So, dia tak ada X, tak ada kuasa, maksudnya 1 kat sini. Kemudian bahagikan dengan X2. So, dah dapat ke Y pula. Sini ada Y, tak ada. So, jadi Y 5 dengan Y 3. Jadi, macam mana nak buat? So, kalau darab, so 12 darab 5 darab 6. 12 darab 5. 12 darab 5. Kemudian bahagikan dengan 6. So, jadi, jawapan dia adalah 10. So, X ni pula 6. Sini 1. So, maksud 6 tambah 1 dapat 7. 7 ni bila ke bawah kamu boleh cancel. Okay, kalau kamu tak ingat, saya buat macam ni. X ni ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada satu lagi. So, yang ni kan 1. Kemudian kamu bahagikan pula dengan X ni 2. X, X. Jadi yang ni kamu boleh cancel. Ni cancel, ni cancel, ni cancel, ni cancel. Jadi tinggal berapa je X ni? Sekejap, kemudian letak Y pula. Y ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, Y ada 3. 1, 2, 3. Jadi, ni ada 1 cancel, boleh cancel. Ni boleh cancel, boleh cancel. Ni boleh cancel, ni boleh cancel. Apa tinggal 2. Jadi, jawapan dia adalah 10. X ada 1, 2, 3, 4, 5. 10 X 5. Y ada 2. Jadi, jawapan dia adalah A. Okay, jadi jawapan dia adalah A. Okay, kita pergi pada soalan yang seterusnya, masih lagi darab dan bahagi. Sebenarnya ini kat tengah. Kalau yang tadi, ini dekat atas, betul? Okay, ini kat atas. Ini dia berada kat tengah. Okay, jawab, okay, ini sama ke tidak? Jawapannya adalah sama. Jangan confuse. Dia hanya nak kelirukan kamu je. Tapi sebenarnya dia adalah benda yang sama juga. Okay, so jadi nak buat kat sini adalah 9 PQ kuasa 3 W kuasa 2 darabkan dengan 5 PQ kuasa 4 W kuasa 4 perkan dengan 3P Q9 W 8. So, jadi keluarkan dahulu nombor 9 darabkan dengan 5 bahagikan dengan 3. Okay, kalau nak senang kamu perlu terus tulis yang huruf. P ada 1. P 1. P sini 1. P bawah pun 1. So next Q ada 3. 1, 2, 3. Atas ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian W ada 2. 1, 2. Oh, sorry. Q ada bawah 9. Kita letak 9 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, kemudian W ada 2, W ada 2, W ada 4. 1, 2, 3, 4. Di bawah W ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so jadi boleh cancel. So, 9 darab 5 bahagi 3. 9 darab 5 perkan dengan 3. Kamu akan dapat sebagai jawapan dia adalah 15. So, yang ni 15 Okay, yang ni boleh cancel. Okay.
Tengok dulu yang bawah atas-atas, yang mana yang sikit. So, yang ni sikit. So, P cancel, atas cancel. Tinggal satu je P. So, tinggal satu je P. So, Q ni. Okay, buat satu persatu supaya kamu tak terlebih atau terkurang. Okay, atas satu, bawah satu. 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 So, yang tinggal bawah je kan? Atas tak ada kan? So, jadi maksudnya Q ni berada dekat bawah. Q, Q. So, next. W pula. Atas, bawah. Atas, bawah. Atas, bawah. Atas, bawah. Atas, bawah. Atas, bawah. Jadi, yang bawah tinggal 2. So, Q ni tadi ada 2. So, W, W. Jadi, apakah jawapan dia? 15 P per Q kuasa 2 W kuasa 2. So, jadi jawapan dia adalah C. 15 P Q2 W2. P ni satu je kan? Jadi, jawapan dia adalah C. Okay? Kita buat one by one. Okay? So, soalan yang ke-8. Soalan penyelesaian masalah. Okay, harga bagi sepasang baju sekolah ialah RM45P tolak 3Q. So, harga sepasang. Muslihah membeli 3 pasang baju sekolah untuk anaknya. Dia mendapat baki RM12 plus tambah Q setelah membayar sejumlah wang. Tuliskan jumlah bayaran yang dilakukan oleh Muslihah dalam sebutan termudah. Maksudnya kamu selesaikan. Okay, dia kata dia beli sepasang harga RM45. So, dia beli 3 pasang. Bermaksud 3 darabkan dengan RM dalam kurungan 45P tolak 3Q. Okay. Kemudian dia dapat baki RM12 tambah Q. Okay, setelah membayar sejumlah wang. So, dia nak berapakah jumlah bayaran. So, maksudnya dia dah bayar lebih kan. So, bila dia bayar lebih, maksudnya kamu kena tambahkan dengan apa yang dia bayar lebih tu, iaitu 12 tambah Q. So, ini adalah RM. So, untuk buat dalam ungkapan algebra, tolong buang unit. Yang ni darab boleh jadikan dalam kurungan 3 kurungan 45P tolak 3Q tambahkan dengan 12 tambah Q. So, jadi tolong buang kurungan. Ini adalah darab kan. So, yang ni sebab so, dalam. So, 3 dalam 45. So, 3 dalam 45 kamu akan dapat 135P tolakkan dengan 9Q tambah 12 tambah Q. So, jadi yang sama 135P tolak 9Q tolak 9Q tambah Q tambah dengan 12. So, jadi jawapan dia memudahkan 135P tolak 9 tambah 1 dapat negatif 8Q tambah 12. So, jadi jawapan dia adalah P tolak 8 tambah Q. Jawapan dia adalah B. Okay. Okay, soalan yang seterusnya. Soalan yang ke-9. Okay, soalan 9 dan 10 berdasarkan gajah di bawah. Okay, gajah menunjukkan pelan sebuah rumah. Hitung luas dalam meter keseluruhan rumah tersebut dalam sebutan X. Okay, M ni adalah meter ini unit ini bukannya pemberubah. Okay, nak cari luas. Okay, untuk dia ada beberapa luas. So, ini kita katakan sebagai luas A, B, C, D, E. Okay, kita cari dulu luas A. Luas A ini sama kan? So, yang ni 2 meter. Okay, yang ni pun sama. Ini 1 meter. Yang ni tak tahu. Okay, cari dulu luas A. Luas A panjang dan lebar. Okay, ini adalah bentuk segi 4 tepat. So, nak cari luas dia adalah panjang dan dengan lebar iaitu 3 darabkan dengan 2. So, kamu akan dapat 6 meter. So, sama juga dengan luas B. Luas B yang ni masih lagi sama. 3 darabkan dengan 2 akan dapat 6 meter. Oh, 6 meter square kat sini. Okay, seterusnya nak cari C. Nak cari C, panjang dia Y. Okay, Y darabkan dengan 2X. So, nak cari luas C, panjang Y darabkan dengan 2X. So, bersamaan dengan 2X, Y. Okay, nak cari D. Okay, nak cari D, panjang dia berapa? Panjang dia 1. So, luas D Okay, panjang dia 1.
lebar dia. So, kamu tahu panjang ni, panjang keseluruhan ni adalah 2x. Kamu nak 1 tak? Tak nak. So, jadi tolak 1. So, jadi darabkan dengan 2x tolak 1. So, ini adalah dia punya lebar dia. Jadi, jawapan dia adalah, bila darab 1, nilai dia masih sama 2x tolak 1. So, seterusnya adalah E, luas E. 1 darab 1 iaitu 1. So, jadi, dia nak keseluruhan. Jadi, kamu kena jumlahkan. So, jadi, jumlah A tambah B tambah C tambah D tambah E bersamaan dengan 6 tambah 6 tambahkan dengan 2xy tambahkan dengan 2x tolak 1 tambahkan dengan 1. So, jadi 6 tambah 6, nombor kat depan tambah 1 tambah 2xy tambah 2x tolak. Oh, sorry, ada tambah tolak 1 kat sini, saya tak nampak. Okey, 6 tambah 6 tambah 1 ni ada tolak 1 kat sini. Tolak 1. So, tambah 2xy tambah 2x. Okay, tak ada kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sama. So, 6 tambah 6, 12. Tolak 1, 11. Tolak 1, 10. So, jadi sini adalah. Okay, 6 tambah 6, 12. 6 tambah 6 tambah 1. Tolak 1. So, jawapan dia adalah 12. Okey, 12. Kemudian, tambah dengan 2xy. Tambahkan dengan 2. Okay, jadi kat sini ada tak? Tak ada. So, yang ni dia faktorkan. So, dia keluarkan 2 kat sini. So, akan dapat 6. Tambahkan dengan xy. Tambahkan dengan 2x. So, dia keluarkan 2 dan tambahkan dengan x. So, jadi jawapan dia adalah D. Okay. So, jawapan dia adalah D. Dongki So, yang ni dia keluarkan 2. 2 keluarkan maksud dia bahagi. Dia semua ni bahagikan dengan 2. So, dia bahagi 2. 6 bahagi 2. 12 bahagi 2 dapat 6. 2 bahagi 2, 1. 2 bahagi 2, 1. So, jadi dia keluarkan 2. 2 bunyi berada dekat depan. Okey, soalan yang seterusnya adalah soalan yang ke-10. Dia kata, diberi X 8 dan Y kurang 2 meter daripada X. Hitung luas rumah tersebut. Okey, kita tengok atas tadi. Luas dia adalah, jadi berdasarkan soalan dekat atas. So, luas dia adalah 2 dalam kurungan 6 tambah XY tambah X. Okay, dia minta kamu cari, diberi X 8. So, X sama dengan 8. Y kurang 2 meter daripada X. So, jadi Y bersamaan dengan 8 tolak 2. Kurang tu tolak sama dengan 6. So, masukkan dalam nilai dia. Dalam kamu dah buat tadi, 2 dalam kurungan 6 tambah XY. X berapa? X 8. Y berapa? Y 6. Tambahkan dengan X. X berapa? X 8. Jadi, apakah jawapan dia? Tekan di kalkulator kat sini. 2 buka kurungan 6 tambahkan dengan dalam kurungan 8 dalam kurungan 6 tutup dia. Okey, kemudian tambahkan dengan 8. Jadi jawapan dia adalah 124 meter square. Jadi jawapan dia adalah A. Okey. So itu saja untuk soalan untuk ulang kaji bab yang ke-5.